Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Kepada mereka yang first time sampai ke YouTube channel Zahir Asna, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe YouTube channel Zahir Asna. Baiklah, memandangkan bulan Ramadan ataupun bulan puasa dah semakin dekat dengan kita semua, yang mana kurang lebih 2 minggu je lagi kan. Kurang dah daripada 2 minggu pun. So, dalam video kita pada hari ini, saya akan berkongsikan tentang 5 cerita nostalgik bulan Ramadan. Tapi disclaimer awal-awal, 5 cerita yang saya nyatakan ini adalah berdasarkan pendapat saya. So kalau korang ada pendapat korang sendiri, cerita-cerita lain yang saya tak masukkan dalam ni, jangan malu, jangan segan, korang boleh drop je korang punya pendapat dekat ruangan komen di bawah. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Nombor 1, cerita nostalgik bulan Ramadan yang memang orang kata wajib lah tiap-tiap tahun akan disiarkan di TV3. Tak lain tak bukan adalah Jejak Rasul. Jejak Rasul ni memang setiap kali bulan puasa mesti ada Jejak Rasul. Setiap kali bulan puasa mesti ada Jejak Rasul. Setiap kali ada Jejak Rasul mesti bulan puasa lah tu. Memang dia menceritakan tentang dokumentari perjalanan wartawan itulah kan, menuju ke tempat-tempat bersejarah tentang seseorang Nabi ataupun Rasul untuk menceritakan kepada kita semua tentang sirah-sirah Nabi dan Rasul itu sendiri. So memang cerita ni pun agak menarik lah untuk kita semua tengok, untuk kita semua belajar kan. Sesuai untuk kanak-kanak pun sesuai, untuk remaja, bahkan orang dewasa pun sesuai cerita tentang Jejak Rasul ni. Tapi apa yang saya nak sampaikan adalah, bila kita sebut Jejak Rasul tu memang kita boleh bayang bulan Ramadan itu Jejak Rasul. So nombor 1 adalah Jejak Rasul. Nombor 2, cerita nostalgik bulan Ramadan ataupun bulan puasa adalah Ketuk-Ketuk Ramadan. Yes, Ketuk-Ketuk Ramadan. Ketuk-Ketuk Ramadan ni kita semua tahu merupakan satu cerita yang menceritakan tentang selebriti-selebriti yang dijemput oleh Sheila Rosli, sis kita Sheila Rosli, untuk memasak sempena juadah-juadah yang mereka nak adakan sempena bulan Ramadan tu lah kan, dalam setiap episod-episod tersebut. Yang menarik, yang paling saya suka adalah kompilasi-kompilasi artis tak ingat dia orang puasa. Kat YouTube ada lah kadang-kadang kita tengok kan. Yang tu lah yang paling orang kata kelakar lah bagi saya daripada segi tentang cerita Ketuk-Ketuk Ramadan ni. Tapi sekarang setahu saya Ketuk-Ketuk Ramadan ni dah pun direkod terlebih dahulu sebelum bulan Ramadan lagi. So kalau ada selebriti ataupun artis yang rasa makanan tu ke, ataupun ada yang makan tu, maknanya tak adalah ada orang termakan masa puasa kan. Sebab tu sekarang dia dah rekod awal sebelum bulan Ramadan lagi. Kalau tak silap saya lah, kalau saya silap boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Nombor 3 pula adalah cerita Diary Ramadan Rafiq. Sebab masa kita kecil-kecil dulu kan, bagi orang-orang yang lahir pada awal tahun 2000 ataupun penghujung tahun 90-an, mesti kita semua pernah tengok punya Diary Ramadan Rafiq ni. Dia punya lagu tu pun masih lagi terngiang-ngiang dalam kepala otak kita ni. Macam mana lagu dia? Sehari berpuasa terasa sungguh dahaga, waktu berjalan laju tidak sabar ku menunggu. Nenek selalu berpesan jangan mengikut nafsu, janganlah diikutkan, itu perangai hantu. Kisah di bulan puasa, Rafiq seluruh keluarga, jadilah seorang yang berguna, semoga kita diberkati Allah. Tu orang kata lagu dia tu pun cukup nostalgik. Cerita ni menceritakan tentang Rafiq sendirilah, yang mana Rafiq ni masa tu dia baru mula-mula nak belajar puasa lah kan, dekat kampung dia lah. So memang sangat-sangat nostalgik lah Diary Ramadan Rafiq ni. Dan yang keempat pula cerita nostalgik adalah cerita Upin dan Ipin musim pertama. Sebab macam mana yang kita tahulah, Upin dan Ipin musim pertama ni memang menceritakan kepada kita semua tentang kisah Upin dan Ipin yang cuba belajar untuk berpuasa, cuba belajar untuk sahur, cuba belajar untuk solat tawareh, solat tarawih. Macam mana dia orang main-main masa solat tarawih, lepas tu kena tampar dengan Kak Ros. Dia orang makan
berbuka puasa kat surau, lepas tu ada moreh dan sebagainya lah. Dan pada kesudahan Upin Ipin musim pertama ni pun kita tahu bahawa sebenarnya cerita yang kita tengok itu adalah cerita yang diceritakan oleh Upin dan Ipin kepada kawan-kawan dia, iaitu Mael, Meme, Fizi dan juga Raju. Raju ada lagi masa tu. Raju sekarang tak tahu lagi sambung belajar kat mana kan. Tak hilang dah Raju pun. Jarjit pula yang gantikan Raju. Tapi sebenarnya cerita ini adalah cerita yang diceritakan oleh Upin dan Ipin kepada mereka sementara menunggu Kak Ros dan Opah menghidangkan mereka dengan juadah hari raya. So memang bagi mereka-mereka yang tengok cerita Upin Ipin ni pada musim pertama, memang kita sangat teringat lah, orang kata sinonimnya Upin Ipin itu adalah dengan bulan Ramadan ataupun bulan puasa. Tapi sekarang ni cerita dia dah makin lama, makin macam-macam lah kan. Sampai baru-baru ni kita tengok apa? Kain Merah Ipin. Itulah. Tapi asal-asalnya dulu menceritakan tentang pengalaman Upin dan Ipin yang baru nak belajar berpuasa. Dan akhir sekali bagi saya cerita nostalgik bulan Ramadan ini adalah cerita Sepahtu Reunion Al-Puasa. Boleh dikatakan hampir setiap tahun lah ternanti-nanti. Tahun ni ada ke tak Sepahtu Reunion Al-Puasa ni? Tahun ni ada ke tak Sepahtu Reunion Al-Puasa ni? Sebab nak tengok sitkom-sitkom komedi yang dilakukan oleh Sepahtu sendirilah bersama dengan artis-artis jemputan. Memang menghiburkan lah cerita ni kan. Malam-malam lepas solat tarawih apa semua tu kita boleh lah tengok sekali seminggu. So memang sangat-sangat nostalgik lah bagi saya bila sebut tentang Sepahtu Reunion Al-Puasa ni. So itulah 5 cerita nostalgik bulan Ramadan ataupun bulan puasa yang saya boleh kongsikan kat korang dalam video ni. Dan kalau korang ada cerita-cerita yang lain yang saya tak sebut, korang boleh drop je dekat ruangan komen di bawah. Jadi marilah sama-sama kita berdoa, semoga insya-Allah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini dan kita diberikan kesempatan untuk beramal ibadah, untuk kita berpuasa, untuk kita melakukan segala amal ibadah dengan sebaik mungkin. So akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi